Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapnya episod yang lepas tu panah lah sebab kita nak pergi panah lagi ni. Okey, selamat datang sekali lagi Tuan Nurul. IRTS Nurul Islam, seorang yang saya kira penganalisis politik. Pengarah kajian polisi, Jabatan Kajian Polisi Penerangan. PAS Pusat. Okey, baik. Kita akan cuba membawa episod ni lebih khusus lah. Sebab saya kira apa yang kita nak bincangkan ni adalah melibatkan satu benda yang ni yang saya berani sebut lah boleh menggugat kuasa sebuah kerajaan. Yep. Sebab ia melibatkan satu perjuangan yang saya kira yang sedang cuba diputarkan kembali episodnya. Iaitu melibatkan seorang Perdana Menteri, PMX lah. Okay, PMX. Betul. Dalam kes saman sivil yang melibatkan satu jenayah yang saya kira cukup mengaibkan. Betul. Dan jenayah ini adalah jenayah yang pernah mungkin direkodkan. Boleh ke saya kata gitu? Rekod boleh Betul. Sebanyak 2 kali sepanjang hidupnya. Nampak plot tu macam sama. Iaitu tentang Yusof Router versus PMX. Ya. Okay, Tuan. Kronologi, silakan. Part yang bermasalah ni dia tanya kita. Kenapa tidak moderator starting dengan kronologi? Nampaklah panel ada peranan sikit. Baik. Okay, teruskan. Okay, kita semua baca kronologi kan, tentang kes ni. Kes ni dia dah lama, tapi dia drag on. Ceritanya Yusof Router ni yang merupakan cucu kepada salah seorang tokoh hebat di Pulau Pinang. Dia bekerja sebagai pembantu kepada PMX. Dia mula bekerja pada 2015. Dia ambil kerja 2015. And then pada 2018 dia buat laporan polis. Dia kata dia telah diserang secara seksual. So dia ada buat press conference tentang bagaimana dia serang. So ketika satu hari tu pada 2 Oktober 2018 dia diminta oleh setiausaha peribadi Anwar untuk dia pergi hantar speech Anwar di rumah di Segambut. Speech depan untuk kedutaan India kalau tak silap. Ya. Kan. So bila dia pergi ke rumah tu, dia bagi speech, dia duduk dalam study room Anwar tu. And then tiba-tiba Anwar bangun dan buat benda yang tak sepatutnya lah. Itu dalam fakta kes lah kan? Itu dalam fakta kes. Disebut dalam mahkamah. Dalam rekod mahkamah lah. Rekod mahkamah dan sebagainya. Then Yusof Router ni dia kita kena faham dia bukan ada unsur suka sama suka. Ini di orang kata dicabur cubaan dan sebagainya. Dia masa tu dia bangun, dia marah Anwar kan, dia sebut don't be a kan. Tu ayat dia, the word yang dia sebut pada Anwar. So itu menunjukkan yang dia memang sangat-sangat marah lah masa tu kenapa Anwar buat macam ni kan. Dan dia terus keluar. So masa tu Anwar cakap apa? Eventually you will come around. Ini dia punya fakta kes lah. Fakta kes. Bukan saya kata Anwar kata, tapi ini fakta kes yang dibentangkan. Disebut begitu dan dia pun keluar, dia buat report dan sebagainya. So bila dia buat report, dia voluntarily secara tanpa paksa dengan realiti dia buat ujian poligraf. Okay, dia buat ujian poligraf yang mana ujian poligraf ni nak menentukan dia tipu ke tak. Kan? Contoh, kalau dia tipu, maknanya benda tu tak berlaku pun. Ujian poligraf tu akan negatif.
That means ujian poligraf tu akan menunjukkan bahawa dia menipu. Ya. Jadi ujian poligraf tu result dia tak ada siapa tahu sebab polis yang simpan. Ya. Okey. Pendekkan cerita, Peguam Negara masa tu Tommy Thomas dia telah buat keputusan tak proceed. Okay, before that bila dia keluar daripada tu, dia start diserang oleh orang Anwar lah. And then Farhash yang sekarang ni tokoh entrepreneur yang hebat kan, korporat yang hebat, beli saham sana juta-juta, chairman sana, chairman sini, dia dikatakan telah memukul Yusuf Rota, dan Yusuf Rota juga telah saman fitnah Setiausaha Akbar kepada Anwar. Okey. Dan dia menang. Dia menang 200,000. Okay. And then selepas tu kes tu diproses. Akhirnya pada ketika itu Peguam Negara Tommy Thomas tak proceed. So bila tak proceed, dia tak ada option lain, maka dia go for civil suit lah. So dia filekan di mahkamah dan dia dia filekan di mahkamah dan dia minta dengan polis supaya beri keputusan poligraf tu. Dia nak masukkan sebagai bukti lah. Okay. So dia boleh kata pada mahkamah, saya tak tipu. Polis sendiri ni, PDRM yang buat ujian poligraf sejurus selepas saya di sexually assaulted, dan ini result dia. So dia nak buat macam tu lah. Masa tu Anwar Ibrahim bantah permohonan dia kepada mahkamah. Dia minta dengan mahkamah supaya mahkamah arah polis bagi, dan Anwar Ibrahim bantah. Dan dia tak dapat lah keputusan poligraf tu. Dan dia pun cabar Anwar Ibrahim. Okay lah, you go and do the polygraph lah kan. Anwar Ibrahim pun tak nak. Anwar Ibrahim pernah sebut, dia kata tak ada keperluan dia buat ujian poligraf. So sekarang ni kes itu ditetapkan pada 16 Jun. 16 Jun. 16 Sepatutnya, Jun ni ialah keputusan ke apa? Tak, dia baru nak start bicara. So bila start bicara ni, semua benda lah keluar. Semua benda akan keluar lah. Kan? Apa yang berlaku segala transaksi, segala exchange of messages dan sebagainya ni, dia akan keluar. Dan saya difahamkan pasukan Peguam Yusuf Rota ni dah ada everything untuk menggegarkan mahkamah pada 16 Jun ini. So boleh tak apa yang saya sebut tadi betul lah? 16 Jun ni adalah satu hari yang boleh menggugat. Boleh ke? Boleh kata gitu? Definitely. Memang 16 Jun ini, kalau perbicaraan ini proceed, semuanya akan keluar. Bila mahkamah bersidang, unless Peguam bela Anwar memfailkan di mahkamah untuk supaya mahkamah bersidang, dia panggil close session, ada gag lah ada gag ataupun close session, tak ada wartawan. Tu saya tak tahulah. Adakah tak silap saya pernah berlaku kan. Jadi dan saya rasalah kalau dia tak berjaya dapatkan yang dia minta immunity ni, dia akan go for that. Supaya mahkamah bersidang secara tertutup. Dan segala apa yang mahkamah bicarakan, bukti yang dikeluarkan oleh pasukan Yusuf Rota ni mungkin tidak akan kesemuanya kita ketahui. Tapi saya harap mahkamah tolak lah. Kita nak tahu, kita sebagai rakyat, kita berada di belakang PMX sebagai Perdana Menteri kita. Betul. Kita sokong PMX untuk membersihkan nama dia. Betul. Jadi biar boleh jadi Yusuf Rota yang menipu. Boleh jadi Yusuf Rota yang menipu. Jadi kita nak open court, open session, biar kalau boleh, sebab ni melibatkan Perdana Menteri. Kalau boleh perbicaraan tu dibuat live telecast kat TV. Biar makcik-makcik kat kampung semua boleh tengok.
Betul. Tapi kalau ada benda yang sensitif tu, dia cut lah sekejap kan. Tapi perbicaraan tu Biar berlaku. Biar rakyat boleh tahu. Sebab rakyat concern. This is our Prime Minister. Betul. Bukan saja kita concern, negara-negara luar pun akan melihat. Lagi-lagi sekarang ni, Perdana Menteri kita sedang menjawat jawatan Chairman of ASEAN. Chairman of ASEAN ni satu jawatan yang cukup besar. Betul. Dan ketika dia jadi Chairman of ASEAN, berhadapan pula dengan kes ini. Jadi saya tak tahulah apa ni saudara Nazim macam mana. Tapi saya secara peribadi, saya concern tentang Perdana Menteri kita. Betul. Dan saya harap kes ini diteruskan pada 16 hari bulan dan dibuat open court. Biar beri ruang kepada Perdana Menteri PMX untuk bersihkan nama dia. Alright. Kalau dia tak bersalah, dia tak perlu takut. Betul. Gitu. Okey. Kalau kita tengoklah sejarah quote unquote pesalah-pesalah berstatus tinggi. Betul. Yang melibatkan nama Perdana Menteri. Betul. Masa Anwar Ibrahim 1998 dia disabitkan dengan salah laku rasuah. Betul. Ketika diumumkan sebagai bersalah, rakyat turun. Betul. Okey? Betul. Najib Tun Razak ketika diumumkan, rakyat turun. Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika dibacakan kes, rakyat turun. Betul. Tuan Nurul ada menjangkakan tak pada 16 Jun ini rakyat akan turun? Saya menyerulah. Saya menyeru kepada semua penyokong-penyokong Madanon seluruh dunia untuk tolonglah hadir. Tolonglah hadir. Saya kesian pada Perdana Menteri kita. Ke hadir mewakili Yusof Rota? Tak, saya bimbang tau. Dia macam ni. Dia bila Yusof Rota dengan PMX ni, dia macam Arsenal lawan Manchester United. Dia main ke situ pula. Kan? Sebab PMX ni dia penyokong Manchester United. Okey. Saya takut stadium kosong. Jadi kita tolong serulah. Seru. Sebab Yusof Rota tak perlu seru. Sebab dia ni ramai yang menunggu untuk perbicaraan ni berlangsung. Dan saya tengok Yusof Rota ni bukanlah seorang yang biasa. Sebab sekarang ni untuk pengetahuan, dia juga dihadapkan dengan satu kes yang agak berat. Dia 36B. Betul. 36B ialah mandatory. Betul. So, dan ia akan berlangsung pada 14 Jun. Betul. Okey, kalau ikut tuan lah, adakah ini juga konspirasi? Saya tak berani nak sebut ini sebagai satu konspirasi. Sebab kita kena bagi ruang kepada proses undang-undang itu berlangsung. Dan sekarang ni pun kes tu tengah berlangsung. Cuma bila saya baca apa yang lawyer kepada Yusof Rota sebut tentang perjalanan kes di mahkamah, polis kata dia buka pakai manual, and then bila mahkamah pergi tengok kereta tu, rupanya tak ada tempat nak buka manual kan. So this kind of stories percanggahan ni menyebabkan orang question the timing of the case. Dan cap jari Yusof Rota tak ada pun pada dadah tu. Pada apa cannabis tu kan, bungkusan cannabis tu tak ada cap jari. Dia dah buat apa ni dusting punya proses tu, tak ada. Jadi benda-benda macam ni pandangan saya lah, saya tak nak mendahului mahkamah, tapi saya rasa dia dengan apa yang perkembangan yang berlaku sekarang ni, dia payah nak. Again, back to our Prime Minister kan. Benda ni been related kepada dia. Dan mungkin pembantu-pembantunya. Setakat ni kita tak dengar lagi denying daripada Perdana Menteri terhadap tuduhan konspirasi ni. Sebab dia konspirasi kan. Sekurang-kurangnya mungkin ada respon dan sebagainya. Kenapa tuan rasa PMX tidak respon? Kena beri laluan kepada mahkamah tu. Saya ialah bila orang tuduh PMX kata ni part of the conspiracy untuk bukan nak
nak ni maknanya nak beri amaran kepada Yusof Rota, nak silentkan dia, nak some sort of deal lah kan. Tapi unfortunately Yusof Rota dia sekarang ni dia memang tekad nak berlawan kes ni sebab dia tahu dia di pihak yang benar. Apa jadi lawan kan. So tahniah pada Yusof Rota. Kita kalau duduk di tempat dia tu kan, belum tentu lagi kan. Betul, goyang kan. Jangan kata goyang di situ. Dalam study room tu pun lain macam kan. Kita betul. Lari menangis duduk dalam hutan. Betul, tak mau keluar dah kan. Takut kan. Tapi dia boleh tampil. The next day dia tampil and then dia tahu dia lawan one of the powerful men in Malaysia. And then bila benda ni konspirasi ataupun yang dikatakan konspirasi ni, pada saya PMX cerdik lah bila dia tak respon. Sebab kalau dia respon, dia akan more digging. Orang akan start lagi. Jadi the best way untuk putuskan sesuatu naratif tu adalah tak respon. So, tak respon ialah respon lah. Dalam hal ni saya rasa PMX bijak lah dia tak respon. Okay, back to isu immunity. Okay. Antara alasan Perdana Menteri yang kita rasa dia perlu bersihkan nama sebab ini adalah melibatkan jenayah. Betul. Serangan seksual ni jenayah. Dan kalau kita tengoklah fakta kes yang disebut dalam tu, dia sangat mengaibkan. Betul. Okay. Bila PMX propose for immunity, antara concern dia adalah supaya jaga reputasi. Betul. Tak nak ganggu kerja dia sebagai Perdana Menteri. Betul. Relevan ke? Okay. Dia macam apa? Dia macam analogi dia gini lah. Kita masa sekolah dulu kan. Kita dapat dapat markah matematik 20%. Terbalik rumah. Pak kita marah. Apa markah rendah sangat ni? Kita punya alasan, hari tu pensil tak cukup panjang. Rubber kita tu patah separuh. So what? Okay. So what? Kan? Ataupun maknanya tak masuk akal lah alasan tu. Hari tu gelap, matahari tak ada. Mendung. Kan? Pak kita mesti akan tanya, so what? Kenapa? Apa kaitan tu? Kan? Sebab alasan yang PMX beri adalah dia nak Mahkamah semak adakah dia mempunyai perkara 39. Okay, perkara 39 ni apa dia? Kuasa eksekutif lah. Kan, kuasa eksekutif. And then yang kedua, perkara 40 yang di Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat PMX lah, pihak Perdana Menteri. Dan 43 jemaah menteri. Okay. Adakah semua ni memberi kekebalan kepada dia? And then ada a few lagi yang dia perkara 81 hak dilayan hak sama rata, and then perkara 51 kebebasan diri. Dia rangkumkan semua ni dan dia kata dia patut diberi immunity. Okay. Persoalan dia, masa kes dia Saman Sanusi, masa kes dia dengan Tun Mahathir, dan semua ni civil semua ni civil. So if you can be involved in that case, why not this one? Tiba-tiba yang ni lain pula. Yang ni lain. Siapa lagi di Saman? Di Saman. A few. Saya tak ingat. Tadi ada lawyer YB Mardiah ada tulis, Mardiah Johari ada tulis beberapa kes. So saya rasa persoalan orang, bila saya baca, saya pun terfikir, betul juga. Why can you be involved in that cases and not this one? Apa yang mengganggu? TPM boleh ulang alik pergi siap naik kereta, siap ada escort apa semua kan. Pergi mahkamah kes sebelum the case was drop lah. Dia boleh pergi mahkamah elok je. Kenapa you tak boleh? Kenapa you tiba-tiba you nak ni kan? Kelakar jugalah. Hari ni Samsul Iskandar, Sekpol PM keluar statement. Dia kata
sebenarnya kita bukan minta immunity mutlak. Dia minta immunity supaya kes ini tidak menjejaskan tugas PMX sebagai Perdana Menteri. Okay. So persoalan kita, you sekarang ni, selain daripada kes tadi tu, sekarang ni banyak kes. Sama ada civil ataupun kes civil, contoh for example pelajar universiti Saman University. Dia punya rektor dia ataupun dekan dia kena pergi universiti. Kaki tangan contoh ada kes saya pernah terbaca, orang bersalin dia saman sebab negligence, dia saman hospital, pengarah hospital, ketua doktor, kerajaan semua. So kenapa diorang ni penjawat awam sama macam you Perdana Menteri, penjawat awam, kenapa dia orang tak claim macam tu? Kenapa dia orang tak claim, benda ni akan mengganggu fungsi tugasan saya sebagai penjawat awam, jadi minta immunity. Immunity bukan immunity kekal, immunity sementara contoh for example. So Samsud Iskandar lepas kena hentam dan sebagainya, dia clarify, dia kata kita bukan minta immunity kekal, kita minta immunity, some sort of immunity sementara lah. So persoalan yang timbul, kenapa penjawat awam ni semua boleh disaman? You tak boleh disaman. Bila you disaman, apa yang you kena buat adalah you just need to attend the case, the court bila perlu saja. Bukan setiap hari you tercongok kat situ dengan orang berhujah dah. Bila you dipanggil, you kena naik kandang saksi ke atau dan sebagainya, baru you naik. You tidak, you pergilah buat kerja. Pergi mesyuarat kabinet, pergi ni luar negara, nak pergi mana-mana. In fact, boleh jadi bila mahkamah nak panggil you datang, you tak free. Mahkamah terpaksa postpone. Boleh jadi macam tu. Betul. Kan? So, dia tidak ada alasan yang munasabah sebenarnya tidak attend untuk dan tidak minta attend immunity. Dan minta immunity. Alright. Dan tidak ada alasan untuk tangguh kes ni. 16 Jun mesti berjalan kes ni. Dan yalah, bila benda ni berlaku, saya ada baca satu teori lah, orang kata teori. Tapi di story ni panas sikit lah. Boleh? Boleh. Takut besok. Nice sikit view. Dia ada satu pandangan yang panas. Dia kata this is a tactic by Anwar punya new lawyer. Sebab dia tukar lawyer ni. Dia tukar lawyer. So Anwar punya new lawyer ni, dia punya taktik untuk delay supaya perbicaraan ini habis, bermula selepas tamat tempoh Tengku Maimun, the current Chief of Justice. Wow. Hui. Sebab dia akan habis ni. And then after dia tu, kita tak tahu siapa lah. Kan? Saya pun tak nak speculate. So, that kind of stories lah yang berjalan di bawah. Berdebar ini satu tuduhan kepada PMX ni. Saya nak bagi tahu PMX, please listen sir, there is a rumors yang you tak berani nak berhadapan dengan kes ini until Tengku Maimun retire as a Chief of Justice and then replaced by someone favourable. Ni rumours yang sedang berlangsung. So saya tak suka ni, saya tak setuju you dikaitkan dengan these rumours. So the only way yang you nak pastikan rumours ni dipadamkan lah, jalankan kes tu pada 16 Jun. Itu pandangan saya lah. Saya tiba-tiba rasa berdebar. Tapi tak setuju kan rumours tu kan? Saya tak setuju. Disclaimer. Kita kekal tenang, tak setuju dengan rumours ni. Sebab tu kita beri cadangan kepada PMX. Proceed. Okay, baik. Okay, last lah saya rasa kita boleh landing akhirnya kita melihat kepada satu, orang kata apa satu janji. Satu janji seorang Perdana Menteri untuk memastikan adanya pemisahan. Betul. Pemisahan antara jurisdiction, eksekutif dalam isu-isu macam ni lah. Betul. Ketika kita tengok sekarang ni tangkapan Tan Sri ini, Tan Sri itu, projek ini, projek itu, kira tycoon lah dah kena start ni. Adakah ini masanya? Masanya untuk PMX membuktikan bahawasanya dia cakap, dibuat. Ataupun this is the another word.
Sebagai seorang yang orang sekarang ni kau cakap lain, kau buat lain. Adakah ini ultimatum ya? Betul. Kesimpulan terus. Kesimpulan. Okey, saya sebenarnya nampak kes ini menyebabkan ramai yang sebelum ni menjadi penyokong kepada PMX dah berbalik dan hentam PMX balik. So, for example lah, tadi saya kebetulan tertengok Siti Kasim. Okay. Kan, kita tahu Siti Kasim ni very supporter lah, orang kata supporter yang paling kuat kepada PH. And then kita ada beberapa NGO C4 dan sebagainya lah. So PMX lepas dia gagal, dia bimbang kegagalan dia ekonomi, tunaikan janji kepada rakyat, kos sara hidup. Ni semua dah gagal ni. Orang kata gone case lah. Tak boleh nak diselamatkan dah. Okay. So you ada opportunity untuk you prove kepada rakyat. Okay, in terms of kebebasan sistem kehakiman yang ada dalam buku manifesto you. Ya, betul. You janji macam-macam antara pendakwa raya dengan peguam bela akan disahkan macam-macam lah. You janji kan dalam buku tu. Buku manifesto you. Tapi none of it you laksanakan. And then datang kes memang yang betul-betul peribadi dia. Melibatkan diri you. Ya, betul. Okay. Kalau dulu, kalau kita ingat kes liwat 1, liwat 2. Okay, liwat 1, liwat 2. Sama aja dia punya story. Okay. Kangaroo Court. Ini political prosecution. Kan? Character assassination. by Tun Mahdi kan. Okay. Sekarang ni the check is yours. Yes. You are the leader of the government. You nak kata government you punya sistem kehakiman adalah kangaroo court. You tak percaya pada your own government sistem kehakiman kerajaan you. Saya sekarang makin berdebar sekarang ni. Dah ini kita tanya. Kita rakyat kan, kita tanya. Adakah PMX tak percaya kepada sistem kehakiman kerajaan dia? And then kalau kita ingatlah ni saya nak recap kenyataan balik. Yang besar tu. saya nak recap balik. Kalau kita ingat lagi ketika kes liwat 2. Okay. Kes liwat 2. Saya ada dekat mahkamah sebagai jabatan amal. Hebat. Saya duduk betul-betul depan Anwar Ibrahim. Kira Walanun lah ni. Once upon a time. Insaf dah. Tapi masa tu arahan. Okay. So maknanya kita bukan Walanun lah. Kita Walaun. Tapi kita taat pada pimpinan. Masa tu taat dengan Mak Sabu lah waktu tu. Mak Sabu keluar ke arahan. Malah komen lah. Okay. Kalau kita ingat kes liwat 2. Okay, kalau siapa yang faham sistem kehakiman ni, dia ada satu kandang tertuduh. Okay. Dan satu lagi kandang saksi. Okay. Bila Anwar Ibrahim dipanggil untuk masuk ke kandang saksi, dia boleh dalam istilah tu dipanggil cross examine. Oleh peguam. So peguam yang mewakili tertuduh ni, peguam Rafiq Yusof betul lah. Peguam masa kes tu siapa? Saiful. Boleh tanya macam-macam. Alright. Dan benda tu boleh jadi fakta kes. Boleh dimasukkan sebagai proof. Masa liwat 1, Anwar Ibrahim memilih untuk pergi ke kandang saksi dan dia itu yang macam-macam cerita keluar. Sebab dia soal siasat. Liwat 2, dia tidak berani. Ni saya punya pandangan. Dia tidak berani pergi ke kandang saksi. Dia memilih untuk duduk di kandang tertuduh dan membacakan statement yang panjang lebar 32 muka surat. Kan ada kan gambar dia berdiri, dia baca lama kan? 32 muka surat. Bila dia baca di kandang tertuduh, dia tidak boleh di cross check examine by lawyer lawan. Dan mahkamah akan take note bahawa peguam pendakwa raya lah masa tu, pendakwa raya tidak boleh, dia bukan peguam Saiful Bukhari, pendakwa raya. So pendakwa raya tak boleh nak
soal balik dia. Apa saja yang dia cakap, dia macam statement satu hala saja. Okay. So kita nampak downgrade daripada terbuka kepada tak berani masuk kandang saksi. Alright. And then this case, dua-dua kandang dia tak nak masuk. Dua-dua kandang dia tak nak masuk. Immunity. So dia memberi berdebar pula lah untuk episod kali ni. Dia memberi naratif yang salah. Dia memberi signal yang salah kepada rakyat. Betul. Dan dia memberi naratif yang tanggung, yang bola tanggung macam ni kepada pembangkang dan sebagainya. Dan dia tak sepatutnya buat macam tu. Yeah. Pada saya, he need to attend. 16 Jun tu kena proceed, dia kena attend, dia kena masuk dalam kandang saksi sebagai anak jantan. Pertahankan lawan tetap. Dia mana pergi lawan tetap lawan ni sekarang? Tak ada. Dekat Rafizi. Tak ada. So saya rasa penyokong PH. Ini sekali lagi saya serulah. 16 Jun ni kalau kes berjalan kalau tangguh imuniti dan sebagainya, kita tak boleh buat apalah. Kalau kes berjalan, you all kena hadir. Kena hadir dan support your party president yang berhadapan dengan satu tuduhan yang sangat besar. Bukan tuduhan curi ayam. Bukan tuduhan macam Rama Krishnan tipu urusan apa ni semua. Bukan itu. Ini sexual assault, jenayah. So ini satu tuduhan yang besar. So you all kena attend, hadir, beri support, moral support, berani presiden. Datuk Seri kena berani. Kami ada di belakang. Jangan besok PMX toleh belakang, tak sekom tak ada. Semua dah kena fizikal. Jadi you all kena attend, nasihatkan Datuk Seri Anwar untuk attend, proceed 16 Jun dan masukkan dan saksi. Okay. Right. Kesimpulan ini adalah kesimpulan yang mendebarkan episod kali ini. Dan rasa macam kekal tenang tu dah goyang sikit dah. Okay, so jadi episod kali ni memang kita betul-betul nak clarify lah. Nak clarify. Dan kita harapkan segala tuduhan yang saya kira boleh menggugat sebuah negara perlu diselesaikan segera. Kena diselesaikan. Jangan delay sebab kita berdepan dengan pelbagai cabaran geopolitiknya. Ni belum lagi naik harga minyak dan sebagainya. Betul. Tiba-tiba kes peribadi ni jadi benda yang menggugat negara. So moga 16 Jun proceed. Baik, kekal tenang. Kita harap sikit lagi. Kita tambah doa Amiruddin tadi. Minta Zafrul doa di Mekah supaya kes ni berjalan dengan baik. Betul. Dan keadilan ditegakkan. Minta ni lah Amiruddin, tolong message. Buat posting sekali lah for your boss. Okay, baik, kekal tenang. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa pada episod yang lebih panas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan tetap. Lawan. Ya.